Okey. Yang kedua, nak ambil vaksin ataupun tidak. Nah, macam mana nak buat keputusan? Saya nak vaksinkan anak saya ataupun tidak? Okey, saya bagi contoh ya guys. Contohnya vaksin influenza. Okey, vaksin influenza bukan satu vaksin mandatory. Okey, dia vaksin optional. Okey, so anda sebagai seorang anda sebagai seorang ibu, anda fikir anda ambil ke tak vaksin influenza tu? Ataupun anda tak ambil? Ataupun saya bagi contoh vaksin pneumococcal. Dia sebenarnya optional vaksin pneumococcal ni optional. Dia bukan mandatory, tetapi masih ramai ibu bapa yang bayar duit dan ambil vaksin pneumococcal untuk anak-anak mereka. Vaksin demam campak ataupun chickenpox sepatutnya kena cakap cacak air. Itu pun optional juga. Dia bukan mandatory. Dia ada di swasta. Kalau kat Malaysia ni dia ada dekat swasta. Kita boleh pilih, tak ada masalah. Kalau tak ambil pun tak ada masalah. Sebab kesan komplikasi yang teruk chickenpox ni sangat sedikit. Tetapi contohnya chickenpox masih ada komplikasi yang berbahaya. Contohnya kalau kena chickenpox sebenarnya boleh dapat radang di otak. Kita panggil encephalitis. Boleh dapat cerebellar ataxia. Orang yang ada peratusan kecil orang yang kena jangkitan chickenpox, dia boleh jalan sengit. Kita panggil cerebellar ataxia. Dia akan jalan sengit sebelah sahaja. Biasanya temporary, sekejap je, lepas tu dia akan okey. Ada juga orang yang dapat chickenpox ni, dia boleh dapat jangkitan kuman di paru-paru. Kita panggil pneumonia. Boleh dapat jangkitan kuman yang teruk, dia tekak, tonsillitis. Sampai budak tu tak nak makan, tak nak minum, teruk sangat. Sebab apa? Chickenpox sampai kita panggil tonsil dah putih-putih, teruk sangat dah ya. Dan of course lah kalau kena chickenpox dapat ruam, parut yang berkekalan, gatal tak tahan, budak tu demam ada yang sampai muntah, kering dan sebagainya. Okey. So vaksin chickenpox ni pun sama juga, bergantung sama ada kita nak ambil ataupun tidak. Saya sebagai seorang ibu, kedua-dua anak saya ambil vaksin chickenpox. Sebab apa? Sebab saya tak nak anak saya dapat parut berkekalan. Kesian kalau anak perempuan kena kat muka, anak lelaki pun kena kat muka, tak handsome lah nanti kan. Okey, saya juga tak nak diorang dapat tonsillitis ataupun pneumonia yang teruk disebabkan oleh chickenpox, iaitu yang boleh elakkan ya. Saya juga tak nak mereka dapat risiko seperti jangkitan radang ke otak. Tapi of course lah, saya kena bayar sedikit dekat private untuk bagi vaksin chickenpox ni. Walaupun saya staff tak banyak, dia tak cover sebenarnya, under staff benefit. Ada diskaun sikit lah, tak banyak, tapi memang kena keluar duit juga. Tetapi saya still vaccinate them. One of the main reason is, contohnya kalau kena chickenpox ni, saya pernah buat satu artikel pada awal tahun 2020. Mungkin nanti saya akan sharekan balik. Contohnya untuk vaksin chickenpox ni biasanya 7 hingga 10 hari daripada mula-mula dia dapat blister sampai dia demam, tak boleh nak makan, lepas tu surut sikit, okey, penat 7 hingga 10 hari. Jadi kita kalau pasangan suami isteri dua-dua bekerja, nak ambil cuti, nak jaga anak dengan dia kurang makan, dia kering, ada risiko untuk admit ke hospital dan sebagainya. Jadi susah tau. That's why I rasa lagi mudah ambil vaksin. So terlindung. Dan of course lah, bila saya ambil vaksin chickenpox untuk anak-anak, of course ada kesan sampingan yang ditulis dekat vaksin insert chickenpox vaksin tu. Tetapi saya kena faham lah, kalau itu yang anak-anak saya dapat, saya minta jauhkan, saya berdoa, saya niat yang baik-baik, saya jaga mereka betul-betul. Ya, dan saya I pray for that. And then thank God diorang tak dapat yang teruk tu. So hopefully anak saya yang boy tu pernah terdedah kepada virus chickenpox, kepada orang yang chickenpox bila dia umur 11 bulan macam tu. And dia tak dapat chickenpox. Mungkinlah dia demam sikit, mungkin dia dapat sikit, tapi saya tak perasan itu adalah jangkitan chickenpox. So that is how vaksin works. Sama juga dengan COVID-19 ni. Mungkinlah ramai kata majoriti golongan besar kanak-kanak yang kena COVID baik dengan sendiri, baik dengan okey. Tak teruk mana kadar kematian pun rendah, kadar komplikasi rendah di kalangan kanak-kanak. Jadi sebagai ibu bapa, kita yang kena buat keputusan. Saya okey tak sebagai ibu, saya okey tak kalau anak saya kena COVID yang mild, yang tak teruk mana, demam je 10 hari, batuk-batuk sedikit, sakit tekak, lemah-lemah, ada ceret-beret, ada muntah. Saya okey tak kalau anak saya kena tu? So,
dengan COVID ni pun sama juga, sebagai ibu bapa kita kena bincang, kita kena bercakap dengan pasangan kita dan buat keputusan kita okey tak, saya okey tak kalau anak saya dapat COVID yang sikit-sikit je, yang mild je, yang tak teruk mana. Okey tak? Ataupun saya lagi takut anak saya dapat COVID dan kesan COVID jangka panjang berbanding dengan vaksin. Kita kena fikir. Kita kena tengok. Di situ kita buat keputusan. Cara mudah anda boleh buat keputusan adalah cuba recall balik, cuba throwback balik apa yang berlaku ketika influenza awal tahun 2020. Sebelum kita kecoh dengan COVID, sebelum kita lockdown disebabkan oleh COVID, akhir tahun 2019 dalam bulan November, Disember sampai awal 2020 tu kecoh pasal influenza. Ramai budak-budak demam, hospital penuh, vaksin influenza habis, sampai DG ada buat pengumuman yang dia dah order balik vaksin influenza. Ubat untuk influenza, Tamiflu habis. Ramai parents walaupun kita kata ni jangkitan biasa je, bagi ubat demam saja nanti dia akan baik sendiri. Parents tak boleh nak warded sampai hospital full disebabkan oleh jangkitan influenza. Kebanyakan 99% pesakit kanak-kanak yang kena jangkitan influenza tidaklah sampai memerlukan oksigen, tidaklah sampai pneumonia, tetapi ramai budak kalau dia ada asma, bila kena influenza dia boleh wheezing, dia boleh dapat semput. Ramai budak yang memang ada kita panggil hyperactive airway ataupun eczema ataupun allergic rhinitis, bila dia kena influenza dia akan mula perlukan NAP, dia perlukan gas. So adalah tak ramai, tetapi masih bila kena jangkitan influenza tu parents tak boleh, nervous, tak boleh nak jaga sebab temperature 40 anak lembik, tak boleh nak makan, ada yang muntah, ada yang cerebrit, jadi nervous. Walaupun itu adalah penyakit yang kadar kematian tak tinggi mana pun, tapi kita tak boleh, kita begitu takut bila anak demam, tak sihat dan sebagainya. So anak saya dah ambil vaksin influenza, boleh on vaksin COVID ke? Boleh Fatin Zakaria, kalau umur dah sesuai boleh. Alright, so itu bagaimana kita buat keputusan Kalau anak saya demam, anak saya sakit, macam mana saya okey ke kalau anak saya dapat tonsilitis, exudative tonsillitis, tonsil bekak-bekak putih-putih 10 hari demam, 4 hari 5 hari tak boleh nak makan, tak boleh nak minum sebab tonsil bengkak, masuk drip. Saya okey ataupun tidak? So that's the question yang anda kena tanya diri anda sendiri. Kalau sebagai ibu bapa, anda kata tak apa, biar walaupun saya tahu ada vaksin chickenpox, saya tak nak ambil vaksin chickenpox untuk anak saya nak anak saya dapat chickenpox secara natural. Ada ibu bapa yang macam tu, saya tidak menyalahkan mereka. Memang ada ibu bapa yang macam tu. Ada juga ibu bapa yang saya tahu ada vaksin influenza, saya tahu ada ubat untuk influenza, tapi saya tak nak bagi. Saya tak nak bagi vaksin tu sebab saya nak anak saya dapat jangkitan secara natural, sebab saya rasa jangkitan natural lebih baik. Tak apa, itu sebagai ibu bapa itu kamu. So persoalannya adalah anda tanya diri anda tanya pasangan, tanya suami, tanya isteri kalau anak kena jangkitan COVID yang mild, kita okey tak? Dan kita tahulah COVID ni ada komplikasi jangka panjang. Macam kebanyakan jangkitan virus yang lain juga kita ada komplikasi jangka panjang. Contohnya kalau kena chickenpox. Saya suka kaitkan dengan chickenpox sebab sebagai layman, sebagai orang awam, saya rasa chickenpox ni adalah penyakit yang paling mudah untuk kita faham. Sebab daripada zaman nenek moyang kita, memang chickenpox ni dah biasa. So, anak-anak ada asma, ada risiko untuk vaksin. Anak-anak ada asma sangat-sangat digalakkan untuk ambil vaksin COVID-19 sebab bila mereka dapat COVID, risiko mereka untuk dapat asma attack tu tinggi. So mungkin dia kena nap, jadi susah. Itu yang kesian tu. Jadi kalau faham, kalau confident, dapatkan vaksin COVID untuk anak-anak yang ada asma ni lebih baik. Boleh berbincang dengan doktor yang follow up asma dia juga untuk nasihat lanjut. Alright. So chickenpox pun adalah jangkitan virus dan dia ada banyak komplikasi jangka panjang. Antara komplikasi jangka panjang yang saya suka sebut adalah dua. Yang pertama parut berkekalan daripada chickenpox tu, which saya tak suka. Dan yang kedua komplikasi jangka panjang dia adalah kayap. Kayap adalah rentetan daripada jangkitan chickenpox. Dalam bahasa perubatan kita panggil dia shingles. Virus COVID ni sebenarnya, virus chickenpox ni sebenarnya dia menyorok dekat tulang belakang kita. Lepas tu, dia pada satu ketika dia akan tiba-tiba keluar dan dia menyebabkan radang dekat salah satu urat. Jadi radang dekat salah satu urat tu yang dia keluar macam blister-blister tu yang menyebabkan apa yang kita panggil shingles. Okey?
So, itu adalah komplikasi jangka panjang chickenpox biasanya 10 hingga 20 tahun selepas jangkitan awal. So, itu apa yang saya tak nak berlaku daripada daripada chickenpox. Okay, COVID ni kita buat masa sekarang tahu sedikit sebanyak tentang komplikasi jangka panjang dia, kita panggil long COVID. Tetapi tak adalah semua sebab COVID ni pun baru 2 tahun kan. Kita tak tahu apa komplikasi virus COVID 10-20 tahun akan datang. Kita tak tahu. Jadi, bersediakah saya untuk menerima komplikasi jangka panjang virus ini untuk anak-anak saya? Saya tak bersedia. Tetapi saya faham anda juga bertanya, apa komplikasi jangka panjang vaksin ni? Sebab vaksin ni pun baru. Macam ni guys, vaksin ni, komponen daripada vaksin tu, badan kita akan cerna. Imun kita akan keluarkan bahan-bahan daripada vaksin tersebut. Dia akan hapuskan dan badan akan menghasilkan antibody. Antibody tu yang remain lama dalam badan kita. Maka antibody itulah yang kita kena soalkan, apa komplikasi jangka panjang antibody ni. Sebab yang lain dia dah keluar dah daripada badan. 14 hingga 21 hari dia keluar. Okay, so antibody ni apa dia boleh buat? Dia boleh beri perlindungan, tapi dengan COVID ni, vaksin COVID ni, antibody tu pun kekal 6 hingga 12 bulan paling lama. So it's not even permanent. Jadi komplikasi jangka panjang daripada vaksin saya tak nampak sebenarnya. Kalau kamu masih takut, tak salah. Boleh tunggu anak jiran, anak kawan-kawan, anak adik-beradik ambil dulu. Doa banyak-banyak. Tunggu sehingga sedikit sebanyak dapat confidence. Baru ambil. Jangan push diri anda ataupun pasangan ataupun anak-anak bila kamu sendiri tak confident. That I will say. Contohnya bila nenek moyang kita dulu diorang ambil vaksin MMR contohnya, mula-mula diperkenalkan pada tahun 1963, kemudian mula-mula dijumpai lepas tu 1971 diperkenalkan di US. Vaksin MMR. Lepas tu dalam lebih kurang awal 1980-an masuk ke Malaysia. Ya, waktu tu awal lagi. Bayangkan kalau ada Facebook, ada TikTok semualah zaman 80-an tu. Agaknya berapa ramai lah nenek moyang kita yang ambil vaksin ketika itu. Jadi kalau you all takut, cuba pergi tanya dekat mak-mak, dekat nenek lah 80-an tu. Tak adalah nenek, saya pun lahir 80-an. Tanya apa komplikasi yang anda alami lepas ambil vaksin ketika itu. Sebab vaksin tu baru waktu tu. Jadi okey tak orang yang ambil ketika tu? Sebenarnya okey je. Tak ada apa sangat pun. Ya, tetap. Jadi boleh dapatkan confident dengan tengok sejarah vaksin sebelum ini. That's how saya boleh nasihatkan ya. Tetapi more than that, apa yang perbandingan objektif yang ibu bapa perlu buat adalah bandingkan ya, sama ada kamu nak ambil vaksin COVID, faham kesan sampingan vaksin COVID, boleh bersedia dan terima kalau ada apa-apa kesan sampingan vaksin COVID ni. Sebab kamu pun dah ambil vaksin ni, kemungkinan besar lah ibu bapa kamu dah ambil, nenek dah ambil, atuk dah ambil, kamu dah nampak dah jumpa dengan doktor sama ada kamu confident ataupun kamu lebih rela anak kamu kena COVID dan kamu berdepan dengan kesan sampingan jangka panjang daripada COVID. Yang mana satu kamu lebih okey, lebih terbuka untuk ambil. Itu adalah persoalannya. Kalau pernah tengok orang dapat COVID ke, yang dah sembuh COVID, boleh bersembang dengan dia, boleh tanya dia untuk dapatkan lebih confidence. Itu cara nak bezakan, because the option is two, is either you ambil the vaccine and then you get more protection, ataupun jangan ambil tetapi risiko dapat COVID lebih tinggi. So bandingkan di sana. Tetapi I'm going very mild, saya nak bersembang-sembang sahaja. Jangan push diri anda, jangan macam contohnya lah, kalau suami tak confident kan gaduh-gaduh nak vaksin juga, sebaik-baiknya janganlah buat macam tu. Jangan bawa masalah dalam rumah tangga anda yang tak setuju lagi antara suami isteri, pergi dekat PPV duk mengadu dekat orang PPV tu pula, duk bagi tahu misi kat sana pula, saya dah nak vaksin dah, misi cocok je, tiba-tiba ayah dia jerit-jerit kat situ tak bagi cocok. Sudahlah guys sebab kita orang dah penat dah macam-macam kerja, kita orang tak larat nak selesaikan masalah rumah tangga orang lain. Jadi tolonglah selesaikan antara suami isteri. Make sure ada persetujuan, make sure ada pemahaman, make sure dua-dua dah say good things among each other, dah doa, dah minta restu mak ayah, atuk nenek, and then bawa. Alright, sebab kita tak nak mana-mana pun budak-budak yang mengalami apa-apa kemudaratan sama daripada vaksin ataupun daripada COVID. Sebenarnya sebagai ibu bapa itu yang kita nak, betul tak? Alright.